dapat Ustaz Abu Jihad. Dia kuliah tetap kat sini ke apa? Tak pernah, saya jumpa dia kat Masjid Lukla. Oh, itu kuliah Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qudwatina wa uswatina wa thukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Kita kesambung bicara kitab kita pada malam ini di dalam bicara kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, yang bermaksud lampu yang terang pada mengenalkan Allah yang Maha Kuasa. Kita akan sambung pada malam ini muka surah yang keempat, di tengah-tengah dan kejadian agama. Ya, situ dah. Baik. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sebelum daripada ini kita membicarakan apa dia maksud kepada perkataan agama. Agama terjemah cara hidup. Tapi apa yang disebut dalam kitab kita ni, terjemah kepada agama adalah ma syara'ahu Allahu ala lisanin nabiyyi, yang bermaksud barang yang Allah Ta'ala syariatkan melalui lidah para nabi, para rasul, yang datang melalui mulut nabi, mulut rasul, itulah dipanggil sebagai agama. Kerana nabi-nabi dan rasul-rasul ni dia tak belajar dengan manusia, dia belajar direct dengan Allah. Adapun kita ke belakang, kita mengaji sama manusia. Dak naik satu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajian kita tu hak hujung sampai kepada Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama sampai kepada kita. Orang panggil pengajian ni pengajian yang bersanad, dan yang ada salasilah keturunan sampai hujung jatuh dia kepada Nabi. Jadi baguslah pengajian ilmu bersanad ni, sebab kita tahu kita ambil daripada siapa, orang yang kita ambil ni dia ambil daripada siapa, naik, hujung dia jatuh pada Nabi Muhammad. Baik. Kemudian kita kesambung pada malam ini di tengah-tengah dan kejadian agama ataupun
terbentuknya agama itu di atas 3 perkara, yaitu 3 perkara: Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Inilah yang disebut oleh ulama bila kata agama lengkapnya dengan 3 benda ni: iman, Islam, dan juga ihsan. Tapi dalam ketiga-tiga ni biasa yang disebut satu sahaja, iaitu sebut Islam. Dalil daripada mana? Quran sebut Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang dikata Islam di situ adalah Islam campur iman, campur dengan ihsan. Jadi kalau kita nak tulis ringkaslah, nak mula faham, kita tulis agama sama dengan Islam tambah iman tambah dengan ihsan, barulah lengkap ataupun sempurna agama tu. Kalau kurang salah satu, jadi tak lengkap. Nah, umpamanya iman ada tapi Islam tak ada, ihsan pun tak ada. Agama sekadar beriman tapi tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat, tak sedekah sebagainya, minum arak, berzina, bunuh orang, curi harta orang. Nampak? Tapi selagi mana dia tak ingkar benda-benda seumpama dengan tu, dia masih dikira sebagai beriman. Tapi agama dia sempurna tak? Tak sempurnalah, sebab dia pergi buat apa yang Allah larang, dia pergi tinggal apa yang Allah Ta'ala perintah. Tapi boleh panggil dia beriman? Boleh. Orang panggil istilah agama mukmin yang asi, mukmin yang kaki maksiat. Orang beriman yang kaki maksiat, agama dia tak sempurna. Nak sempurna agama bukan sekadar iman kita betul, ibadat kita cantik, akhlak kita juga comel. Merangkumi ketiga-tiga ni, maka sempurnalah agama. Tapi macam saya sebut tadi, dalam 3 ni yang paling disebut-sebut adalah Islam. Padahal bila sebut kata Islam, kena faham Islam sekali dengan iman, sekali dengan ihsan. Kata ulama, orang panggil cakap atas jalan mudah-mudah. Macam kita balik kampung, lama tak balik, balik-balik tengok tok kita ni kepala watak, licin atas kepala dia. Tak, kita pun tanya tok kita, kita kata bila ayah cukup kepala? Tanya macam tu tak? Bila ayah cukur kepala? Padahal yang sebenarnya ayah kita ni bukan cukur kepala, dia sebenarnya cukur rambut atas kepala. Tapi bila kita sebut bila cukur kepala, dia faham maksud cukur kepala kat situ cukur rambut atas kepala. Kalau cukur kepala sungguh tak? Nampak? Maka atas jalan cakap mudah-mudah. Atas jalan cakap mudah-mudah, agama di sisi Allah Islam. Padahal Islam yang kata kat situ Islam sekali dengan iman, sekali dengan ihsan. Sebab kalau Islam semata-mata, iman tak ada, rosak. Tak, dia Islam semayang, puasa, buat bayar zakat, pergi haji, pergi umrah. Tapi dia ni dalam hati dia benci pada hukum hakam Islam. Yang kata semayang puasa tu berpura-pura. Orang tak panggil beriman, orang panggil munafik. Munafik ni kafir. Dah, cuma luaran sahaja seakan Islam. Dia ada Islam tapi tak ada iman. Selamat ke tidak dia akhirat? Tak selamat. Jadi bila sebut kata Islam kat sini, Islam hak gabung 3. Sama juga orang lelaki biasa tengah hari tadi bila pergi sembahyang Jumaat, Tok Imam pun khatib baca ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata guru saya, yang dikehendaki pada ayat tersebut adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun.
wa antum mu'minun, wa antum muhsinun. Lengkap tiga benda: Islam, iman dan ihsan. Kerana ketiga-tiga inilah yang melengkapi agama. Itu maksud dia. Kadang-kadang kita ajak anak kita hak duk main kat luar rumah, bila sampai saat tengah hari lepas zuhur ke sebelum zuhur ke, kita kata kat lu, abang cik, mai masuk pergi ke dapur makan nasi. Bila kita ajak anak kita makan nasi tu, bukan mari ke dapur makan semata-mata nasi. Adakah orang mari ke dapur pun nasi sudah mak makan nasi? Tak ada. Hak waktu itu jin tu. Tapi dalam banyak-banyak hak apa hak ada atas meja tu kita sebut apa? Padahal nasi ada, gula ayam ada, apa nama ni? Sambal apa tu orang panggil? Sambal belacang ada. Gula terung ada. Tom yam pun ada. Telur dadah pun ada. Tapi hak banyak-banyak tu kita sebut gapo hak paling lebih sekali? Kita sebut nasi. Bila panggil mari makan nasi, faham dah. Makan nasi kat situ bukan makan nasi semata, tapi makan nasi sekali dengan gula, sekali dengan timun, sekali dengan sayur, sekali dengan minum air. Habis licin lah. Nampak? Tak sebut kata Islam, bukan kata Islam semata, tapi faham Islam kat sini sekali dengan iman, sekali dengan ihsan. Itu maksud dia. Dah jelas dah tu. Kemudian dia sebut, dia akan masuk bicara satu persatu. Bermula Islam itu, tengok, padahal Islam dengan iman lebih dahulu penting iman. Tapi buat mari Islam dulu, sebab Islam lah yang selalu disebut-sebut, yang selalu digembur-gembur. Baik, saya ingat masa di Kelantan, antara moto kerajaan negeri Kelantan sebelum daripada ni adalah dia sebut membangun bersama dengan Islam. Itu moto kerajaan negeri Kelantan. Maksudnya nak hebat macam mana sekalipun hebatlah, nak pembangunan pesat macam mana sekalipun pesatlah, tapi biar sekali dengan Islam. Kerana Islam dia bukan sekadar pergi dengan jasad, bukan sekadar pergi dengan fizikal, dia mari sekali dengan roh, dengan spiritual. Tak, jangan jadi macam barat, bangunan besar tapi tamadun akhlak roh entah ke mana. Nampak? Maka Islam bukan macam tu. Baik, maka yang mengutarakan slogan ataupun tema membangun bersama Islam, dia pernah sebut dan saya dengar dengan telinga saya. Dia kata saya pada asalnya nak sebut membangun bersama dengan iman, tapi takut orang nampak pelik. Pasal apa pula dengan iman? Sebab iman ni jarang orang sebut. Dah, Islam orang biasa sebut. Maka kita letaklah membangun bersama Islam, tapi faham kata membangun bersama Islam di sini adalah Islam yang disertakan dengan iman. Tak jadi sembahyang saja tapi akidah tak betul. Nampak? Tak jadi puasa saja tapi dia percaya pada benda-benda khurafat. Tak jadi pergi haji banyak kali tapi balik dia sembah lagi benda-benda taghut umpamanya. Nampak? Maka nak sebut kata Islam tak akan sempurna tanpa iman. Tapi dalam tiga tu tetap disebut Islam nombor satu, pasal dialah yang lebih sekali. Baik, kemudian dia sebut bermula Islam itu mengikut zahir dan mengaku zahir secara luaran, secara lahiriah oleh seseorang akan segala perkara yang dibawa datang akan dia, akan segala perkara. Siapa yang bawa? Oleh Rasul, daripada pekerjaan agama yang diketahui akan dia, akan pekerjaan agama dengan darurah, yakni pekerjaan agama yang diketahui dengan darurah. Panjang sikit dia punya kata ganti nama tu. Maksud dia apa? Yakni perkara yang ketiadaan fikir, bahkan semua orang tahu belaka
kata perkara itu daripada pekerjaan agama sehingga kanak-kanak pun tahu dia sebut. Apa maksud pekerjaan agama yang diketahui dengan darurah, yakni perkara yang tak payah kita nak fikir benda tu wajib ke sunat ke haram, tak payah fikir. Pasal apa tak payah fikir? Sebab benda asah-asah macam ni dah siap, ada nas, ada dalil bagi tahu belaka. Siapa dia sebut budak-budak pun tahu. Contoh semayang, wajib tak wajib semayang tak payah tu nak fikir lah. Pasal apa? Budak-budak pun tahu semayang ni wajib tak? Wajib. Pasal apa? Sebab semayang ada dalil, ada nas. Dah, wa aqimus salah. Banyak sangatlah ayat Quran. Kemudian bayar zakat, tak payah fikir juga wajib ke tidak. Pasal ada nas, ada dalil. Tapi ada perkara-perkara kata ulama yang mana perkara tu mesti difikir. Sebab tidak ada nas, tidak ada dalil yang khusus sebut tentang perkara-perkara tersebut. Maka yang tu agak tinggi sikit. Dah, seumpama kita kata dalil hukum derma organ, tak ada dalil khusus. Dah, apa hukum isap rokok? Apa hukum apa nama ni yang air shisha apa? Apa hukum shisha? Apa hukum isap dada? Apa hukum minum air ketul? Itu tidak ada nas dalil yang sahih. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang qat'i orang panggil. Maka benda tu kena fikir, apa hukum dia? Jatuh haram ke makruh umpamanya. Tapi semayang tak payah fikir. Jadi dia sebut yang kata Islam ni adalah ikut secara zahir, terima cara mudah perkara-perkara asas seumpama dengan tu. Jangan bangkang, jangan tolak, jangan ingkar. Kerana kalau ingkar, kalau bangkang, kalau tolak perkara yang ada nas, ada dalil, boleh bawa kepada jatuh murtad kufur. Na'udzubillahi min zalik. Umpama lagi bab menutup aurat, tak payah fikir hukum tutup aurat wajib ke sunat, haram makruh haram, tak payah. Pasal dalil tentang tutup aurat ada nas dalam Quran. Dah, bab dia tak nak tutup aurat ataupun nak tutup aurat tu nombor 2, nombor 3. Dah, dia tak nak pakai kain tudung. Dia nak free hair, dia nak pakai nampak ragak sebab sesuai dengan dia kata zaman moden ala moden. Hak tu nombor 2, nombor 3. Selagi dia tak ingkar wajibnya menutup aurat. Orang tanya wajib ke tidak tutup aurat? Wajib. Habis tu pasal apa tak tutup aurat? Sebab tak sampai seru lagi dia sebut. Tak apalah. Jawapan dia nak bagi macam tu, dia boleh jawab depan pemberita, depan wartawan, depan Allah, dia nak jawab macam tu. Sedangkan Nabi Muhammad seru 1400 tahun dulu lagi. Ayat Quran ni zaman kita baru turun ke zaman Nabi Muhammad lesah dah. Zaman Nabi Muhammad lesah belaka dah. Dah, dia boleh kata tak sampai seru. Kita kata tak apa, seru dalam lubang kubur akan sampai nanti. Baru dia berdebat. Baik, poin di sini nak sebut apa? Istilah agama orang panggil istilah pekerjaan agama yang diketahui dengan darurah. Benda tu benda tak payah fikir, tak payah bicara. Kalau ingkar, kalau tolak, kalau bangkang boleh bawa kepada jatuh murtad. Tapi perkara-perkara yang hukum dia dipikirkan, maksudnya benda ijtihad. Kalau ingkar perkara-perkara ijtihad, tak bawa pada jatuh murtad lagi. Umpama dalil apa nama ni, hukum isap rokok, ulama hukumkan haram. Tapi dia kata, "Hei, betul ke haram tak?" Nampak. Dia ingkar hukum tu, tak bawa jatuh murtad. Hanya sekadar dihukumkan dia berdosa. Tapi kalau kata tutup aurat wajib, "Hei, betul ke tutup aurat wajib?" Tu. Dah. Semayang wajib. "Hei, aku tak percaya semayang wajib." Tu. Ingkar tu. Tak boleh ingkar benda-benda yang ada nas, ada dalil. Pasal apa? Benda tu tak payah nak fikir hukum dia apa. Pasal nas dalil siap belaka ada. Baik, kemudian dia sebut. Contoh dia kata, seperti sembahyang. Orang tahu belaka.
Tak, puasa pun orang tahu belaka. Dan rukun itu, sebut kata rukun tu merujuk kepada rukun Islam 5 perkara, yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun yang dinamakan dia kan 5 rukun dengan rukun Islam. Habis. Dan makna rukun itu, dia terjemah pada kita apa dia maksud kepada rukun tu. Rukun tetangga ke, rukun negara ke, dah. Baik. Dan makna rukun itu ialah rukun perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia, dengan rukun. Maksud kepada rukun ni adalah nak jadi satu benda tu kena ada dia ni. Kalau dia tak ada, tak jadi satu benda tu. Itulah rukun. Jadi kalau faham kata rukun Islam, nak boleh panggil Islam kena ada 5 benda ni. Tak ada 5 benda, Islam ke tidak? Ada lah. Nampak? Maka kata ulama, tak semesti tidak ada ke-5-5. Tak ada salah satu daripada 5 tunggang langgang Islam. Dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia semayang, dia puasa, dia bayar zakat sebab harta dia lebih daripada nisab. Tapi haji, dia berkemampuan pergi haji, kesempatan masa pun ada, tapi bab haji dia tak boleh terima. Dia kata pasal apa kena pergi duk menyembah kat sana? Kan nak sembah Allah mana-mana boleh. Nampak dia ingkar. Sempurna ada Islam dia? Tak sempurna. Kita kata, kita jawab bukan disembah apa nama ni Baitullah tu. Sembah Allah, tapi kiblat jasad adalah Baitullah. Sebagai